Nama saya Muhammad bin Azhar. Diploma Pentadbiran Awam. Nombor matrik saya 2022374257. Tajuk kertas kerja CTU 152 yang diberikan Etika sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan. Berikut pengenalan mengenai etika. Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang merujuk kepada tindakan atau perlakuan seseorang. Menurut Garnier, etika atau etik merupakan perkataan bahasa Inggeris yang berasal daripada bahasa Greek iaitu ethikos. Yakni maksud dia moral dan ethos pula bermaksud sikap atau adat individu ataupun penganut. Pada umumnya, etika ni boleh disimpulkan sebagai peraturan atau disiplin yang menentukan sesuatu perbuatan yang baik atau buruk individu atau sekelompok manusia. Definisi etika ialah mempunyai cabangan yang luas dalam aspek seperti keagamaan, kaum, tradisi ataupun pendirian seseorang setiap individu yang beraliran agama. Contohnya, yang akan memiliki sifat atau etika yang berbeza maupun baik dan sebaiknya. Di samping itu, etika juga digunakan pakai dalam aktiviti seharian seperti seorang pejabat awam yang beretika dan bermoral. Dengan beretika, pejabat awam boleh melakukan kerja mereka dengan lebih telus dan berkesan pada setiap masa supaya terhindar daripada masalah atau kelakuan yang boleh melanggar undang-undang seperti rasuah dan sebagainya. Seterusnya, Hai, nama saya Edi Muzusami, Diploma Jurusan Pengurusan Maklumat, nomor matriks 2020299682. Untuk makluman semua, definisi mahasiswa ini bermula dari dua perkataan, yaitu maha yang bermaksud besar dan siswa pula bermaksud seseorang yang sedang menuntut ilmu atau turut serta dalam pembelajaran. Dalam pemahaman lain, siswa bermaksud seseorang yang berdaftar sebagai pelajar di institusi pengajian tinggi awam yang diiktiraf oleh kerajaan. Manakala universiti pula adalah sesuatu tempat di mana mahasiswa mendapat pembelajaran di peringkat yang tinggi dalam pelbagai bidang yang diingini dan membantu menyediakan penyelidikan ilmiah untuk mahasiswa. Dalam arti kata lain, universiti ini adalah gudang ilmu untuk lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Pada pandangan lain pula, universiti ini adalah tempat di mana lahirnya graduan-graduan yang hebat dan berpengetahuan tinggi dalam bidang yang mereka caburi. Bukan hanya itu, tapi universiti ini juga adalah tempat di mana lahirnya insan-insan yang berakhlak mulia, positif, bertanggungjawab serta boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara pada umumnya. Tanggungjawab dan peranan mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa perlu berdiri dan sedar akan tanggungjawab perpaduan agar kelestarian universiti terus terjamin. Sebagai contoh, mahasiswa perlu seimbang dalam pencapaian akademik di antara mahasiswa Bumiputra dan bukan Bumiputra agar sistem pendidikan negara tidak diremehkan. Seterusnya yang kedua, mahasiswa perlu mempunyai akhlak yang membolehkan wujudnya sesebuah tamadun yang tahan lama, di mana jika seseorang mahasiswa mempunyai akhlak yang baik, maka mereka boleh menghindarkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti maksiat, merompak dan sebagainya, dan boleh mendorong mereka agar terus berbuat baik. Selain itu, mahasiswa yang mempunyai akhlak yang baik ini
mereka akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Serta kualiti generasi muda akan datang yang berkualiti akan terus meningkat. Yang ketiga, mahasiswa perlu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajipan terhadap diri sendiri. Sebagai contohnya, mahasiswa menjaga kesehatan dari segi mental, emosi, dan fizikal untuk mengelakkan diri daripada terlibat dari unsur-unsur negatif seperti membunuh dan tidak membuat assignment yang diberikan oleh pensyarah. Yang keempat, mahasiswa bertanggung jawab menyelesaikan kuliah dengan jayanya. Mahasiswa perlu rajin untuk mengulang kaji dan menyelesaikan segala tugasan yang diberikan oleh pensyarah agar dapat membentuk graduan yang berfikiran logik, kreatif, dan berintelektual. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mahasiswa perlu bertanggung jawab untuk memastikan diri sendiri tidak melakukan perkara-perkara yang merugikan diri. Sebagai contoh, tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah, ponting kelas, tidak masuk kelas terus, tidak menghormati pensyarah, dan sebagainya. Hal-hal sebegini sangat merugikan diri kita sendiri karena kita boleh dikeluarkan daripada universiti dengan sebab kita tidak memberi komitmen dan reputasi kita tidak baik. Okay, Assalamualaikum, saya Muhammad Khairi bin Barangin, nombor pelajar 2022716617 daripada Diploma Pengurusan Maklumat. Untuk perbincangan saya kali ini adalah berkaitan dengan cabaran lagi, di mana antara poin lain adalah berkaitan tiada kursus khas di kalangan mahasiswa. Ini adalah berkaitan dengan kebanyakan institusi sebenarnya banyak memfokuskan pada pengetahuan teknikal. So untuk kita memperbaiki isu ini adalah dengan cara ada baiknya sekiranya Kementerian Pendidikan sendiri mewujudkan atau melaksanakan silibus-silibus berkaitan dengan kesedaran etika di kalangan mahasiswa di institusi untuk dijadikan silibus pengajian. Antara cabaran lain pula ialah garis panduan yang lemah dan tidak jelas untuk menilai aspek etika dan moral pelajar. Pihak universiti atau kolej perlulah menyediakan garis panduan yang betul dan tepat untuk menjadikan tempat rujukan serta panduan kepada para mahasiswa perlu mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh pihak universiti tanpa gagal bagi mengelakkan sebarang salah laku. Okey, poin seterusnya adalah berkaitan dengan mahasiswa kurang mendapat khidmat prasarana. Sepatutnya isu ini pihak berwajib perlu untuk mewujudkan atau menambahbaikkan prasarana yang sedia ada untuk supaya mahasiswa lebih berminat untuk menyertai proses pembangunan etika dan moral. Dan sebagai mahasiswa pula perlulah lebih bertanggungjawab untuk menjadi sebahagian daripadanya. Baiklah, sampai di sini saja pembincangan daripada kami berempat. Semoga dengan pembincangan ini dapat memberi kita sedikit sebanyak manfaat. Dan saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.